المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jemaah yang diberkati, dirahmati, dikasihi, dikasihani, lagi moga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi malam ini saya mengambil peluang untuk saya tidak lupa juga berpesan kepada jemaah selepas memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama kita tidak lupa berpesan saling untuk kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa. Seterusnya juga tidak lupa juga untuk sama-sama kita mengingati wahyu Allah. Yang lebih penting untuk kita ingat iaitulah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan mati kecuali setelah betul-betul kamu semua Islam. Alhamdulillah, pengajian kita berkaitan dengan dosa-dosa besar dari buku yang telah diwariskan ataupun ditinggalkan kepada kita, dinamakan Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi, ataupun nama imam yang sebenar disebut sebagai Al-Hafiz ataupun Al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Osman Az-Zahabi, alim yang telah meninggal pada tahun 748 Hijrah. 748 Hijrah, hampir 700 tahun dahulu, hampir 700, 600, lebih kurang dalam 680 lebih. Kita dah belajar, kita dah kenal 18 dosa besar. Sekali lagi, bila nak masuk topik baru ni, sekali lagi saya mengajak untuk kita faham kenapa pentingnya kita mengenali dosa besar. Tujuannya adalah niat kita untuk menghindari diri kita dari melakukan dosa besar. Kita berniat nak meninggalkan dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil sekalipun. Azam dan niat untuk meninggalkan dosa besar pun dapat pahala. Bahkan kalau kita telah melakukan dosa besar, tiba-tiba kita diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana taubat itu Allah Subhanahu wa taala juga dengan sebab taubat Allah akan ubah dosa tadi akhirnya menjadi pahala. Seperti yang mana Allah sebut dalam satu ayat surah Al-Furqan, Allah ada sebut, Allah kata faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin, di mana Allah kata, ataupun kalau kita baca dari awal sikit illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Maknanya potensi untuk
seseorang itu melakukan dosa besar itu masih ada. Cuma alhamdulillah kita ini Allah beri peluang untuk kita bertaubat. Bila Allah bagi tahu illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang bertaubat, yakni balik semula dia kepada Allah, wa amana, dia beriman sungguh-sungguh. Balik tu nak cerita balik dengan hati nurani. Pasal bila sebut iman, pusatnya dia hati, bukan mulut je saya menyesal, tak, balik sampai ke hati. Bila sampai ke hati, dia dibuktikan wa amila amalan salihah, dia gantikan benda yang buruk itu dengan benda yang baik. Dia ada pelbagai lah itu. Kalau orang yang kena tangkap, contohnya orang yang kena tangkap, maka dibicarakan. Kalau takzir, dia reda dengan takzir. Kalau dengan takzir, contohnya kena penjara ke, kena bayar denda ke, ataupun kalau kena rotan pun dengan kadar yang tidak sampai kepada rotan hukum hudud. Itu berdasarkan kepada kebijaksanaan hakim yang melihat keperluan semasa. Kerana hukum ni hukum asasnya dia tidak berubah-ubah, tetapi keperluan memerlukan kepada kebijaksanaan mufti dan juga qadhi untuk menentukan. Kadang-kadang dibuang negeri ke ataupun dibuang daerah ke, contoh sebagai takzir. Ataupun jika dia sabit kesalahan, jika kena hukuman itu hukuman hudud contoh pun, ataupun qisas, maka dia reda dengan qisas. Orang yang telah bunuh orang, contoh orang yang bunuh orang, kemudian ataupun orang yang mencuri. Saya pernah tengok seorang kena tangkap mencuri. Orang bangsa, saya tak tahu bangsa Pakistan ke bangsa Afghanistan, tapi tubuh badannya lebih besar dari saya, lebih tinggi. Orangnya pun tegak. Dia mencuri radio zaman tu, radio kaset. Saya lupa nama. Kebetulan saya berada dalam kedai itu, dia orang baru tangkap. Jadi bila dia orang tangkap, riuh. Saya tak tahulah apa yang berlaku, dan benda tu berlaku di Madinah, di sebelah Masjid Nabi. Lepas kita solat maghrib, kita keluar biasanya. Kalau tak ada apa-apa urusan, kalau tak belajar, kadang-kadang kita pergi nak beli barang ke, nak beli jubah ke apa. Waktu itulah, waktu siang panas, waktu malam. Jadi kebetulan masa tu saya pun nak beli radio juga. Nak beli radio. Yang penting bila saya masuk tu, tak berapa lama dia orang sudah pegang seorang laki-laki. Kalau muslimin muslimat tengok wajah orang yang kena tangkap tu, ketakutan dia masa nak mencuri, tak fikir. Bila dah kena tangkap, minta maaf. Saya tak tahulah lepas tu tuan kedai dia maaf dan tidakkah apa ke semua sekali. Selagi tidak sampai kepada polis, dia boleh maaf. Ini kita bercakap secara mudah. Masa saya berada di kedai, polis tak sampai lagi. Polis. Jadi benda yang lepas tu saya keluar, saya tak ambil tahulah. Kita tak nak ambil tahu hak orang. Tapi bayangkan kalaulah dia mencuri itu, tiba-tiba polis sampai. Bila polis sampai tangkap, Allahu Akbar. Bila dah tangkap, maka pada waktu itu dia akan menjadi kes mahkamah. Dan jika sabit kesalahan tanpa keraguan, boleh menyebabkan dipotong tangan. Cuba bayangkan. Tapi yang saya nak sebutkan di sini dalam konteks apa yang Nabi bagi tahu.
faman uqima alaihi al-haddu, sesiapa yang dilaksanakan hukuman ke atas kesalahan itu, bila dia terima dengan redha, tak boleh nak buat apa dah, redha tak redha kena hukum. Jadi jalan baik ialah bertaubat kepada Allah dan redha, maka fahuwa kafaratul lahu, hukuman itu akan menjadi penebus dosa. Jangan pula bila dah kena hukuman mengadu kononnya hukuman Allah tidak adil. Bukan kerajaan pihak berkuasa tidak adil. Kalau kata pihak berkuasa tidak adil, itu cerita lain, kerana barangkali dia tak puas hati dalam konteks siasatan dan pensabitan, itu cerita lain. Tapi kalau dia dakwa tak patut, tangan dia dipotong dengan sebab radio ke contohnya, perkara itu jangan. Dahlah mencuri itu dosa, tiba-tiba disebabkan rasa tidak puas hati, itu menambahkan lagi dosa. Jadi tak ada jalan baik, tak ada jalan lain, baik jangan mencurilah. Jangan mencuri, baik. Yang penting kita tinggalkan apa yang saya sebutkan tadi. Apa yang Allah sebut, kita ni memang ada potensi buat dosa, cuma sama ada nak buat dosa itu dalam doa. Nabi bagi tahu dalam doa, contohnya kita disuruh, ada satu doa yang Nabi ajar. Bila Nabi ajar, nampak apa benda, cara niat kita masa kita nak buat dosa tu. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu jiddahu wa hazlahu. Jid ni maknanya memang sungguh-sungguh. Orang kata rancang dengan kedai mana, pukul berapa. Ada kadang-kadang dosa itu dia berlaku secara berseluruh, tak menjaga adab, kan? Macam baru ni ada kecoh, bukan kecoh, orang ulang tayang balik benda hak saya sebut acap kali dah, berceramah tapi duduk cakap benda-benda yang berunsur lucah. Jadi dia tujuan dia nak berseluruh, hilang pahala nak menyampaikan dakwah, jadi berdosa pula pasal bercakap benda-benda hak yang apa ni, yang dengan bahasa yang tidak molek, hodoh dipanggil. Jiddahu wa hazlahu wa khata'ahu wa amdahu. Ada dosa yang dipanggil yang tak sengaja. Barangkali tak sengaja itu pasal kebetulan kita ikut sekali, mula-mula tak sengaja, tak perasan ataupun terlaku. Contoh yang tak sengaja, macam contohnya terlanggar orang, kan? Terlanggar dengan motosikal sampai patah apa semua sekali, dia ada hukum hakam dia. Yang penting, dan juga apa yang kita sebut sebagai dosa wa amdahu, dan memang sengaja. Tadi Rasulullah kata jiddahu, sungguh-sungguh. Ini ada benda yang Rasulullah kategorikan sengaja, dia ada level lah, dia ada tahap yang berbeza. Sengaja dengan bersungguh-sungguh dia ada sedikit perbezaan. Sengaja tak semestinya bersungguh-sungguh, tapi bersungguh-sungguh memang ada sengaja. Yang penting, bila seseorang itu buat dosa-dosa tersebut, maka tiba-tiba mereka bertaubat, kemudian dia beriman, kata Allah, wa amana, maknanya dia dari hati menerima salah itu. Kemudian wa amila amalan salihah, dia ganti, dia cover dengan amalan yang salihah dengan mengikut cara-cara yang mesti. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Jadi di sini Allah kata orang yang macam ni Allah akan gantikan. Faulaika yubaddilullah, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Yang dimaksudkan yubaddilullah
Allah ganti kejahatan-kejahatan mereka itu dengan banyak kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah ada sebut, Allah sebut ini kita tafsir berdasarkan Al-Quran. Quran menafsirkan Al-Quran. Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata, kemudian kami gantikan tempat dosa tersebut dengan pahala. Maksud dia yaj'alullahu lahum hasanatin katsirah, Allah akan beri kepada dia, pada orang yang bertaubat tadi, pahala yang sangat banyak, iwadan antil sayyiat, sebagai ganti ke atas perbuatan dosa tadi. Pasal apa? Ingat, ini benda rumit, bukan rumit macam mana. Maksud saya dia berbalik kepada cerita qada dan qadar. Kok mana pun akhir sekali dia balik kepada qada dan qadar yang ditulis, diperintahkan oleh Allah supaya qalam menulisnya 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dengan bumi. Dan qada dan qadar itu termaktub di lauh mahfuz, yang itu dia tidak berubah, tak boleh berubah. Tetapi ada di sana qada dan qadar yang berdasarkan kepada amalan, suratan amalan harian kita, laporan, kerana malaikat ada dengan kita harian, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memadamkan, Allah boleh perintah malaikat supaya padam dosa yang kita lakukan. Dalam buku Al-Iman bil Malaikah, bil Malaikatil Abrar, Al-Malaikatul Abrar, buku berkaitan dengan malaikat, almarhum Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, dia ada sebut benda ni. Bila masuk cerita berkaitan dengan Raqib dan Atid, pasal cerita malaikat ni pun panjang cerita dia. Bila masuk cerita bab Raqib dan Atid, kita tahu Raqib dan Atid ni tulis, ada hadis yang mana sabit Rasulullah menyatakan bahawa bila bila seorang hamba Allah itu melakukan dosa, maka dia akan ditangguh. Seseorang itu melakukan dosa, bila sebut dosa ni tak kira lah dosa besar ke dosa kecil ke, maka akan ditangguh berdasarkan kepada beberapa hadis sekitar 2 jam. Dan bila ditangguh, masa tu malaikat tidak akan tulis. Malaikat kiri ni dia tidak akan tulis lagi, dia tidak akan tulis. Kemudian bila berlalu 2 jam yang pertama, masuk yang jam yang kedua, ditanya sekali lagi, nak tulis tak? Dia kata jangan lagi, mudah-mudahan dia bertaubat. Bila masuk jam yang ke-6, 6 jam, dia akan tanya, tulis tak? Dia kata tulislah. Dan 6 jam dah, lebih kurang begitulah. Itu bahasa 6 jam ni saya yang sebutlah ni. Pasal apa? Kerana dia tak malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak takut Allah, dia tidak malu, jadi tulis. Dalam keadaan ditulis itu, kita kena ingat, malaikat dia ada masa untuk bawa laporan. Iaitulah waktu solat, lepas solat asar dan solat subuh, kan dia berganti shift. Itu secara khusus dalam konteks harian, dan dia ada dalam konteks mingguan. Dalam konteks mingguan dia berlaku pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Kemudian dia ada dalam konteks bulanan, tahunan, bukan bulanan, tahunan dia berlaku pada malam Lailatul Qadar. Ada yang sebut malam nisfu Sya'ban,
malam nisfu Syaban tidak tepat ya, tapi walaupun ada yang kata, kita tinggalkan perbincangan tu. Yang sahnya malam Lailatul Qadar. Jadi laporan ini sebelum wallahu a'lam, wallahu a'lam, kalau ada yang tegur dia beritahu ustaz tersilap, saya akan terima. Saya beritahu tu terang ya. Kalau misal kata pasal benda ni ada siaran, kita tidak takut nak bercakap pasal ada siaran, selagi mana kita bercakap, kita nak menyampaikan kebenaran dengan akhlak. Okey, benar dengan akhlak cerita yang tu. Jadi kalau misal kata benda yang saya beritahu ni ada kesilapan, ada orang tegur, alhamdulillah, kita akan terima benda yang betul. Bila sampai satu ketika laporan ini dia akan disimpan, rekod kita akan disimpan. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Illiyin ini bukan lauh mahfuz. Rekod di lauh mahfuz satu benda. Rekod kita ini akan seolah-olah, bila saya tunjuk begini, seolah-olah buku kita tu lipat apa ni dipanggil sijil apa benda dipanggil laporan kita. Laporan sebelum dia dibuka, sebelum dia dibuka untuk dipaparkan, dia akan dilipatkan seolah-olah dimasukkan dalam fail, seolah-olah dimasukkan dalam fail. Maka dia pun akan simpan. Ini bahasa kita ni, saya tunjuk ni, ini logik kita, pasal kita ambil, kita pun file, kita simpan kalau almari. Kalau kita sebut, maaf saya sebut, pasal ini bukan cerita bab Allah, kita cakap, kita buat perbandingan dengan makhluk je lah. Makhluk ni kadang-kadang kita buat gini baru kita nampak. Maka kononnya, saya sebut kononnya, seolah-olah wallahu a'lam, barangkali lah kita kata ada almari, macam kita tengok almari. Saya perasan ada satu mudrah Quran tu nampak macam terjatuh. Kita tak perasan ujung sekali tu. Maka bila diambil, setiap kali laporan diambil, disimpan. Bila kita mati, tak, dia pun masuk dalam tu. Baik, hak simpanan ini, sebelum disimpan untuk masa ajal itu, dia masih lagi bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, berpadanan dengan amalan kita. Masa kita hidup, kita beristighfar, bertaubat, meninggalkan tak dosa tersebut. Pasal apa? Allah kata yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah yang maha berhak memadamkan. Allah tak padamkan amalan baik kita. Amalan baik boleh terpadam dengan sebab riak. Lebih teruk lagi, amalan baik boleh terpadam dengan sebab murtad. Itu lagi teruk lah. Itu langsung tak guna dah tu. Yang baik. Riak pun tak boleh nak bantu dah. Wa yusbit, dan Allah boleh kekalkan benda tu. Yang saya sebut kekalkan benda tu, itu hak macam fail. Tapi sebelum kita dipanggil mati, kalau ada orang tanya, ustaz, habis tu anak-anak berdoa pula selepas tu, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhan, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku. Adakah dia akan dibuka? Yang tu saya tak nak. Saya bukan tak nak, saya tak tahu. Tapi tidak mustahil Allah boleh suruh padamkan. Dan jika dipadamkan itu, dia akan bertepatan dengan di lauh mahfuz. Yang lauh mahfuz ini cerita ilmu Allah yang mana malaikat sendiri pun tak tahu. Jangan ingat malaikat dapat tahu benda yang di lauh mahfuz. Mereka akan hanya tahu perkara yang diberitahu sahaja. Diberitahu.
Jangan ingat malaikat boleh senang-senang pergi tengok Lauh Mahfuz, nak baca suka-suka. Bukan begitu. Bukan. Dia itu adalah rahsia Allah. Macam hati kita. Hati kita, ada benda kadang-kadang Allah tidak dedahkan kepada malaikat. Ada benda yang Allah tidak dedahkan kepada malaikat. Ada hadis-hadis dia. Kita tak sempat nak baca masa ni sekarang. Jadi yang penting, yang jelas, bila Allah beritahu benda dalam hati kita ini, Allah sahaja yang tahu. Bila Allah bagi tahu, dia ada tanda-tanda. Tanda-tanda tu kita tak tahu, malaikat je tahu. Ada kata dia bau wangi, ada kata dia cahaya, wallahu a'lam. Maka bila malaikat tengok cahayanya begini, oh, pahalanya besar ni. Contoh, kita tengok torchlight. Kalau kita tengok torchlight hak zaman sekarang ni beza sikit lah, hak jenis tu. Kita cakap zaman kita dulu, hak kita beli bateri kan. Kalau kita beli hak bateri sebutir, isi sebutir, terang, tapi disuluh sampai ke tiang ni je. Saya teringat pak saudara saya dulu, torchlight dia hak badan aluminium tu, panjang gini, tak silap saya bateri besar tu 6 biji dalam ni kan. Dia ada hak gemuk, tapi dia hak jenis panjang tu, hak dia pegang macam tu panjang. Sekali dia suluh dari sini, sayup pun nampak. Orang kata kalau bila boleh pada kita sentuh macam nak suluh pintu langit ni, pasal zaman budak-budak dulu kan. Contohnya, ingat dongeng orang tua, jangan suluh ke langit, ke tak ada? Ada tak? Orang kata masa saya budak-budak dulu, kita suka main lampu, suluh lalas suluh ke langit. Orang tua dia nak larang kita, kita ni payah nak dengar. Kadang-kadang unsur pelik-pelik ni menyebabkan kita sedar diri, kita pun tak main. Dia kata jangan suluh ke langit, nanti syaitan nampak pintu langit, dia boleh masuk dalam. Pasal kita jadi tolong syaitan masuk dalam langit. Benda tak berlaku, tak sampai pun, tapi nak bagi tahu. Cerdiknya orang tua dulu, cerdik. Tapi cuba cakap zaman sekarang, mari ustaz tu kata orang tua kita begini, orang tua kita begini, padahal kawan tu cakap nak bagi tahu cara dia, bukan akidah pun. Tapi leni semua jadi sensitif. Leni jangan cakap begitu Tuan Haji Fadil. Cakap gitu anak bagi tahu ke sekolah besok. Orang cakap kat sekolah, mari mana ni, hanya Haji Fadil sebut. Pada orang Terengganu kata kena cok sesat barat. Balik pada cerita kita, Allahu Akbar. Jadi selagi tidak disimpan, hak saya sebut tadi, hak mana yang dah mati kemudian anak-anak pun masih berdoa, Allahu Akbar, mudah-mudahan akan dipanggil, dipadamkan. Sebab itu kita disuruh berbuat baik dengan orang mukmin, dan kita berdoa untuk sesama orang mukmin. Allahu Akbar. Bayangkan benda ni kita tak nampak. Bila kita dah mati, wallahu a'lam, tiba-tiba saya sebut sekali lagi, wallahu a'lam, pasal benda alam ghaib akan datang yang akan kita lalui. Contohnya bila kita dalam kubur pun, kita tak sedar orang duduk berdoa. Tu imam pas sembahyang duduk doa, kita duduk amin, rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Contohlah saya bukan baca hak lafaz dari Quran ni, saya baca sebagai doa ni. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Orang minta pengampunan kepada seluruh orang mukmin.
kebaikan orang yang berdoa dia dapat pahala tu tak sekira lah, pasal dia berdoa untuk semua orang mukmin. Rasulullah janji dengan setiap orang mukmin dia akan dapat setiap seorang tu dapat satu. Saya doa untuk dia, dia dapat, saya dah dapat 10, kemudian dia pun dapat dan saya dapat pula lagi tambahan, dapat pula. Kalau orang mukmin sejuta, bukan sejuta, kita sebut je kata, maknanya atas satu doa itu sejuta lebih dah dapat. Cuba bayangkan. Dan kalau doa itu tidak mustajab, Nabi tak suruh kita berdoa, dan Allah tidak akan ajar pada kita benda itu dalam Quran bagi tahu. Tapi disebabkan doa itu sangat mustajab, maka Allah suruh kita berdoa. Maka cuba bayangkan, bila kita dah mati nanti, generasi lepas generasi kita, generasi akan datang, bayangkan saling berdoa, baru kita perasan, oh dulu kita saling berdoa rupanya. Berapa ramai yang Allah ringankan, Allah selamatkan mereka di alam barzakh, Allah mudahkan mereka perjalanan di padang mahsyar, dengan sebab kalau kita bercakap dalam konteks kita yang sedang berdoa masa kita hidup sekarang. Bila kita mati, generasi yang akan datang pula di masjid ni, kan Haji Fadil? Haji Fadil bukannya boleh semayang kat sini sampai bila-bila, satu masa orang tanya mana Haji Fadil, tak ada dah, kan, tak ada dah. Tu imam pun baca doa lil mu'minina wal mu'minat, tak sebut nama, maka kita dapat belaka. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang penting saya nak balik pada dalam apa yang saya baca tadi dalam surah Ar-Ra'd, bila Allah kata yamhullahu ma yasha'u wa yusbit, Allah menghapuskan, yakni dosa-dosa, apa yang Allah nak hapuskan dengan sebab berkat taubat istighfar kita ni, wa yusbit, dan Allah jugalah yang berkuasa untuk menetapkan benda tu aku tak nak ampun, tapi Allah Maha Pengampun. Kemudian Allah ungkit wa indahu ummul kitab, dan di sisi Allah sahaja ummul kitab. Hak di sisi Allah sana Lauh Mahfuz tak ada orang tahu, tak boleh berubah. Hak masa di tangan malaikat dalam rekod yang akan mana kita akan dapat. Yang kita akan dapat itu bukan Lauh Mahfuz, yang kita akan dapat itu sijil kita yang disimpan di Illiyin. Di Illiyin. Illiyin, wa ma adraka ma illiyun, kan Allah Subhanahu wa taala sebut. Baik, kita tinggalkan cerita tersebut. Jadi itulah kita duduk bincang balik tentang dosa-dosa, bukan pasal kita nak seronok buat dosa, tapi kita nak merasa seronoknya aku jadi umat Islam, seronoknya aku menjadi orang yang bertakwa, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kata innar rajula idza aznaba zamban nuktatun sauda'u fi qalbihi. Orang, mana-mana orang bila dia buat, hadis ni ada beberapa lafaz ya, atau kama qala Rasulullah, hadis sahih. Yang penting Rasulullah kata mana-mana orang bila buat dosa akan dititik. Ada orang banyak sangat titik, Nabi kata kasyati rafda, tak silap saya bahasa yang Nabi sebut, kasyati rafda. Saya terlupa dalam apa ni, dalam satu hadis Nabi, Allahu akbar, Rasulullah sebut ada orang bila dah terlalu banyak sangat dosa ni, dia jadi macam kambing biri-biri. Hati dia tu macam kambing biri-biri yang penuh dengan debu dan lumpur. Nak cerita kotor kan biri-biri, bila kita sebut biri-biri memang ada hitam, ada putih, tapi normalnya bila kita bercakap, kita bandingkan dengan bulu biri-biri, kita bercakap hak putih lah,
Kita tak kata hitam macam biri-biri, putih macam biri-biri. Dah masuk waktu ke? Dah masuk ke? 2 minit lagi. Dah masuk waktu ke? Macam orang Bosnia, saya dah pernah sebut di sini. Orang Bosnia, orang perempuan Bosnia, bila dia tengok orang laki-laki, orang sebelah sana, dia suka. Orang perempuan Bosnia dia putih-putih macam orang laki-laki. Dia juga, dia suka hak jenis berwarna macam kita. Bila dia tengok laki-laki tu terlalu putih, dia kata macam biri-biri ni. Kalau putih terlajak sangat, macam cheese warna putih tu. Dia kata, jadi tak comel bagi dia pergi Bosnia. Baik, kita berhenti sebentar, bagi laluan untuk azan dulu. Tak pergi tengok bola ke? Tak kena negeri Allah Akbar. Hamba tak berani nak pergi tengok. Setiap kali tengok kalah. Setiap kali tengok hak kita sokong kalah. Orang ni tak berani nak sokong. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Kita penuhkan waktu yang diperuntukkan, lebih kurang dalam 6 minit lagi. Di mana tadi perkataan yang saya sebut tadi bukan rafda tapi rabda dengan ba, rabda. Saya cek balik tadi. Ada satu hadis yang almarhum Syekh Al-Albani kata hadis dengan isnad yang sahih. Terlupa saya nak tengok dia riwayat oleh dari buku mana ya. Yang penting Rasulullah kata begitulah, hatta yasira launu qalbihi kasyatir rabda, sehingga jadi hati dia tu, hati orang ni bila dah terlalu banyak dosa tapi dia tidak bertaubat, maka jadi seperti kambing biri-biri yang asalnya bulu putih tapi bergeluman dengan debu dan lumpur. Bayangkan macam mana. Pernah tengok ada tempat kita ni biasa, pasal tempat kita kadang-kadang kalau kita pergi tempat bela biri-biri, jenis hak pengusaha biri-biri ni jenis tak basuh biri-biri. Pasal minta maaf lah kalau dia kata saya bersangka buruk, saya nak kata macam mana. Bila dah bulu tu tebal dengan debu, bila timbang masuk sekali kan, dengan dia timbang, kita beli hidup, dia timbang hidup. Tapi kalau pergi kat macam hari tu saya pergi kat Bosnia yang tahun baru ni lah, yang awal tahun lepas, masa saya nak buat akikah untuk cucu saya, pergi beli biri-biri semua putih comel, tidak berdebu, tak, bulu tu memang bulu, tak ada seluk, tak ada apa. Maknanya bila kita timbang pure biri-biri, besar sungguh. Ada lebar ni, bukan lebar dari depan, lebar dari tepi ni. Ada begitu, adalah lebih kurang dengan panjangnya sama, lebih kurang tinggi ni. Lebih saya bayar 350 Bosnia, lebih kurang dalam 820 ringgit Malaysia. Besar ni nak cari mana, bukan besar kipas ni, besar lebar ni, besar sungguh. Disuruh pergi pilih. Saya semelih seekor, nak buat apa, dia kata 350, siap dia tolong panggang. Allahu Akbar, siap dia tolong panggang. Pergi ambil itu dengan dalam loyang dia dah. Allahu Akbar. Kalau kat Malaysia berapa kita tahu satu. Saya pernah beli harga 1,000 tak boleh satu. Allahu Akbar. Yang penting kita nak sebutkan di sini, kita tak nak sebut berkaitan dengan biri-biri itu. Yang penting selagi benda itu ada istighfar, mudah-mudahan, kita sebut sekali lagi, mudah-mudahan selagi mana ada istighfar, khususnya dari anak kita, sebab itu kita jangan lupa kita sebut Allahumma ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Kemudian ada sampai masa kita tambah sikit, wali ajdadina wa jaddatina, contohnya kepada nenek moyang kami, tak kira laki-laki perempuan. Maka bila sampai satu ketika, ialah dia termasuk dah dalam mukmin dan mukminat, tapi bila secara khusus ini, benda bila khusus dia dapat layanan khusus, bila umum dapat layanan umum, dan dua-duanya hebat belaka di sisi Allah. Yang penting kita berdoa hari-hari, jangan tak ada doa kita untuk kedua ibu bapa kita. Wallahu a'lam. Yang penting mudah-mudahan selagi belum kiamat, benda itu akan Allah perintah supaya dipadamkan. Wallahu a'lam. Yang penting sekali lagi kita sebut, kita mengharapkan begitulah dipadamkan. Hak mana yang tidak dipadam pun, mudah-mudahan selepas itu dengan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala dan maha karim Allah itu, Allah maha
pemurah. Allah Maha Pemurah dengan pahala yang Allah kurniakan, dengan pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Allah tetap ampunkan kita dalam saat-saat kita memerlukan apa yang disebutkan sebagai pembersihan ataupun dipanggil disebut sebagai penyucian dari Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila orang yang nak masuk syurga, dia kena disuci. Sebab itu saya pernah sebut juga, muslimin muslimat, siapa masih ingat, saya pernah baca sekerat sikit ketika bila seorang yang dikeluarkan dari neraka, bila dikeluarkan dari neraka, maka dia akan dibersihkan di dalam satu sungai, yang mana sungai itu dia keluar dari syurga. Macam mana dia keluar, wallahu a'lam. Dia pun mengalir, dia masuk balik dalam syurga, dia keluar. Dan di situ, ingat saya sebut ada cerita, ada satu pokok, lepas satu pokok, dan pokok yang terakhir dekat dengan pintu syurga. Kemudian dia tengok orang dalam syurga, dia pun minta untuk masuk syurga. Yang penting bila ahli neraka jahanam itu dicampakkan ke dalam, dipanggil Nahrul Hayah ataupun Nahrul Hayah. Ada dua riwayat di situ, Ma'ul Hayah ataupun Nahrul Hayah. Bila dinota, maka fayam butu kama Rasulullah kata, maka tumbuh balik orang itu kama tambutul hibatu, seperti tumbuhnya satu biji benih. Pasal manusia bila dibakar dia jadi seketul. Ini yang teruk ni, jadi seketul. Bila dah jadi seketul, sampai tangan tak nampak apa, tak nampak, campur pula dengan debu api neraka kan. Dalam neraka tu dia ada debu dia, ada lava dia, kalau kita sebut dalam konteks seperti gunung berapi. Jadi setongkol, bila dia campak situ, dia akan dibersihkan, Allahu Akbar, dengan kehebatan air dari syurga, maka dia pun akan seolah-olah menggeliat. Angkat contoh gini, keluar balik tangan kaki, dibersih. Kemudian lepas itu baru peringkat demi peringkat dia akan masuk syurga. Maknanya proses pembersihan dan penyucian. Yang paling penting ialah penyucian hati kita. Jadi muslimin dan muslimat, maaf malam ni saya sebenarnya ada sedia cerita dosa ke-19, dosa minum arak. Cuma saya terlupa, pasal bila sebut arak, nampak arak haram di dunia, di akhirat halal, bahkan menjadi pahala yang hebat. Pahala ni maknanya balasan ganjaran. Macam mana dengan haiwan? Barangkali ada orang tanya, Ustaz, kalau benda haram atas dunia ni, adakah semuanya akan dihalal? Tak semua. Hak benda Allah sebut halal. Kalau ada orang tanya, Ustaz, kalau begitu ada tak babi? Tak payah tanyalah, babi. Babi pun ada tak babi halal dalam syurga? Tak payah tanya lah. Tapi arak, pasal arak ni asal dia dari buah, dia bukan macam babi kan. Jadi beza tu kan, nampak beza tu, dia berkaitan dengan hukum hakam. Jadi kita tinggalkan benda tu kita akan bincang tentang hukum dosa yang ke-19 nanti berkaitan dengan minum khamr dalam pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qumu ila salatikum.